والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبيل المهتدين. Dan jika tak sama muka surat tu. Dan jika nampak istihadah. Baik. Jadi kita ulang lagi secara asas kaedah dia supaya kita tak lupa lah. Jadi dalam bab haid tak ada masalah, bab nifas pun tak ada masalah. Cuma di dalam bab istihadah, sebab istihadah ni dia ada banyak pecahan. Walaupun banyak pecahan, tapi kita kata kita kembalikan secara amnya kaedah nak menentukan haid ni kepada tiga benda ataupun tiga martabat di dalam mazhab kita. Pertamanya adalah tamyiz kan, dan kedua adat, ketiga sehari semalam. Jadi ranking pertamanya adalah tamyiz. Apabila ada darah itu cukup syarat tamyiz, boleh beza darah kuat dan darah lemah, maka kita dahulukan tamyiz. Dengan makna kata darah kuat akan menjadi haid, darah lemah akan menjadi istihadah. Contohnya 5 darah hitam, 20 darah merah datang kemudian. Jadi hak 5 itu haid, hak merah itu semuanya istihadah. Kalau tidak ada syarat tamyiz ataupun kita kata darah semua sama warna, maka kita akan berpindah kepada adat apabila perempuan itu beradat. Contohnya tiap-tiap bulan dia datang 5 hari, kemudian pada bulan terkini datang haid, datang darah 20 hari. Maka bulan itu darahnya adalah 5 hari mengikut adat yang terdahulu. Jadi adat ini mengikut pada suci dan pada haid, dua-dua sekali. Bukan tengok pada darah saja. Kalau darah 5 hari, suci dia 25 hari, maka pada istihadah nanti pun macam tu juga. Haid dia akan kira 5 hari dan 25 hari suci. Contohnya lah, kalau dia main darah tak berhenti, contoh kan, dia main 1 bulan 30 hari, 35 hari darah pun tak berhenti kan. Macam orang nifas pun main darah banyak hari kan. Boleh jadi dia main macam tu, main banyak. Jadi macam mana? 5 hari pertama darah, kemudian suci, kemudian lepas tu pula darah. Contohnya kalau macam dia main 35 hari darah, maka 5 hari pertama haid, 25 hari tengah tu suci, 5 hari seterusnya adalah haid. Nak sebut pun dia kena loading lambat. Dan martabat yang ketiga, kita kata kalau dia tidak ada adat, kita kembali kepada sehari semalam. Contohnya dia perempuan first time datang, tidak ada tamyiz, tak boleh beza darah kuat darah lemah. Nak kata adat sebelum ni tak ada, maka kita ambil sehari semalam. Dan pada bab mutahayyirah pun dia akan main lari kot tu juga. Sama ada kita tentukan dia darah sehari semalam ataupun pada adat, dan dia akan mengikut tiga-tiga tu pusing-pusing. Lebih kurang asalnya begitu. Itu asasnya. Dan jika ada ia telah beradat haid, ni kategori yang seterusnya pula. Perempuan ni dia mu'tadah, dia beradat haid. Maknanya sebelum kes istihadah bulan lepas dia dah datang haid, walaupun sekali dipanggil mu'tadah. Dan ingat ia akan qadar haidnya. Dia ingat banyak mana mai haid dia, 5 hari dia ingat, 7 ataupun 8 ataupun 10. Yang bulan lepas dia ingat. Dan waktunya, dan waktu pun dia ingat. Maknanya haid dia datang awal bulan ataupun tengah bulan ataupun hujung bulan contohnya. Dan membezakan ia akan sifat darah dengan segala syaratnya, iaitu dia ni ada tamyiz. Dia boleh beza sifat darah. Maknanya contohlah istihadah dia pada bulan tu ada warna hitam dan ada warna merah. Contoh, maknanya dia ada tamyiz dan cukup syarat-syarat je dah yang telah tersebut dahulu itu. Jadi apa hukum dia? Maka iaitu hukumkan ia dengan tamyiz. Maka kita pakai apa? Tamyiz. Sebab ikut tadi kaedah tadi, apabila ada tamyiz adat, kita pakai tamyiz, dahulukan tamyiz dulu. Tamyiz lebih kuat. Tamyiz lebih kuat daripada adat.
tiada dengan adat pada tempat yang menyalahi adatnya. Ini oleh adatnya. Fa'il menyalahilah. Menyalahi adatnya, yakni oleh adatnya, itu akan tamyiz. Jadi apabila menyalahi antara adat dan tamyiz, makna pakai yang mana? Dahulukan tamyiz. Dahulukan tamyiz. Itu pertama. Apabila bergaduh antara adat dan tamyiz, dahulukan tamyiz. Dan lagi satu, tiada menyelangi antara adat dan tamyiz itu sekurang-kurang suci, dan tak diselang antara adat dan tamyiz sekurang-kurang suci. Okey, terbaik. Macam mana surah? Taswir tu penting dalam fiqh. Kita baca boleh. Macam mana taswir surah dia? Contoh masalah dia macam mana? Dia bagi surah. Seperti bahawa adalah adat haidnya itu 5 hari pada permulaan tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan haid dia 5. Okey, tak ada masalah. Kemudian maka istihadah ia. Pada bulan terkini datang istihadah. Maka dilihatnya darah merah 5 hari pada permulaan bulan. Maka, yang ini kemudianlah, setelah tu darah hitam 5 hari kemudian. Maka berkekalan darah merah. Jadi masalah dia 5 straight. 5 merah, 5 hitam straight. Malas turun. Jenis tu guru malas. Jadi masalah dia 5 merah, 5 hitam, seterusnya merah seterus. Adat dia tiap bulan, awal bulan mai merah, mai 5 hari. Cuma pada bulan ni dia mai lebih daripada 15 hari. Maknanya istiharah kan. Bila lebih 15 hari sampai sini je, dia mai sampai lebih. Maka yang mana satu istihadah, mana satu haid? 5 hari yang kedua. Sebab apa 5 hari yang kedua haid? Sebab dia ada hitam. Hitam ni lebih kuat daripada merah. Jadi apabila ada tamyiz, makna tamyiz ni beza. Ada merah, ada hitam. Hitam ni tak lebih dari 15 hari, tak kurang daripada 24 jam. Maka kita ambil tamyiz. Makna tamyiz, darah kuat haid, darah lemah istihadah. Maknanya ni istihadah bukan haid. Walaupun tiap-tiap bulan lihat datang haid 5 hari yang pertama. Adat dia. Adat dia 5 hari pertama. Tapi pada bulan ni menyalahi dan berlawan. 5 hak adat ni dengan 5 hak tamyiz ni. Antara adat tamyiz nak pakai mana? Pakai tamyiz. Tamyiz dulu. Apabila ada tamyiz dengan adat, dahulukan tamyiz. Dan adakah hak adat ni kita boleh pakai, jadikan dia sebagai haid? Dia ada masalah dia. Pada masalah ni tak. Pada masalah ni tak. Bab Isa, contoh je lah. Kita buat contoh. Ni mana haid, mana ni? Belajar selesai kan. Bagi surah masalah, mana haid, mana istihadah. Macam tu lah. Dia ada dalam kes ni dia ada beberapa jenis orang. Ada yang dia langgut pala, jenis dia bersedia nak jawab tu. Kalau dia dalam kelas, kalau Syekh ngajak, kalau Syekh tanya, cik pakai angkat kepala. Ni hak tahu dah jawapan. Kalau hak tunduk, Syekh cari tunduk. Jawab. tu tak boleh jawab. Hak tunduk tu tak boleh jawab. Syekh ni kadang-kadang dia tengah tu dia rajin musik. Dia tanya soalan tu, boleh jawab, dia tak mau tanya. Dia tanya tak boleh jawab. Dia sangat habis Jadi apa hukum untuk masalah ni? Dia kata nescaya
adalah haidnya itu darah hitam jua, darah hitam sahaja. Hak lain bukan. Sebab apa? Kerana bahawasanya tamyiz itu terlebih kuat daripada adat. Tamyiz dengan adat, tamyiz lebih kuat. Apa sebab? Dia bagi sebab. Ilat dia apa? Kerana, ni ilat. Kalau bahasa dulu karana. Ada kaf alif bunyi ka. Karena tamyiz itu alamat yang hadirah. Yakni masalah. Tamyiz itu alamat la. Dan adat itu alamat yang sudah lalu. Adat hak bulan lepas, tamyiz hak sekarang. Jadi kita nak pakai tanda hak mana? Tanda hak la ke tanda hak lama? Kita pakai tanda hak la lah. Itu ilat yang pertama. Dan lagi pula, ni ilat yang kedua. Sebab apa kita dahulukan tamyiz daripada adat? Dan lagi pula tamyiz itu alamat pada darah. Dan adat itu alamat pada yang empunya darah. Jadi adat itu alamat bagi tuan dia. Tuan dia nak tengok selalu dia pakai adat, dia kata. Adapun tamyiz darah tu sendiri. Jadi kita dahulukan hak di darah lah. Itu dua ilat lah. Habis. Itu yang pertama. Masalah yang kedua, sebab tadi dia kata apabila menyalahi bersalah-salahan, bergaduh antara tamyiz dan adat, kita dahulukan tamyiz. Dan dia letak yang kedua, dan dia kata tak menyelangi antara adat dan tamyiz sekurang-kurang suci. Sekarang dia nak bagi contoh macam mana yang dikatakan antara adat dan tamyiz ada sekurang-kurang suci. Dia kata adapun jika menyelangi antara adat dan tamyiz itu sekurang-kurang suci. Contoh macam mana? Seperti adalah adat haidnya itu 5 hari pada permulaan bulan. Kemudian maka istihadah ia pada bulan yang kemudiannya. Maka dilihatnya darah merah 20 hari. Darah merah 20 hari. Kemudian darah hitam 5 hari. Darah merah 20 hari. 20 hari darah merah. Kemudian apa? 5 hari ya. 5 hari darah hitam. Adat dia setiap bulan 5 hari pada awal bulan. Jadi mana 5 hari awal bulan? Sini kan? Sini 5 hari. Antara ni dengan ni 15 hari. Ada sekurang-kurang suci. Jadi mana haid? 5 hari awal, 5 hari last. Jadi haid dia adalah 5 hari hitam, 5 hari awal. Ada soalan tak? Hari awal tu hitam pun tak? Merah. Merah 20 hari ni. Di sini sampai sini merah. Dia selangan suci ya. Dia hanya ni bidarah. Ada soalan tak? Ada yang nak ditanyakan lagi tak? Iskal lain. Betul dah, betul. Betul lah 5 hari ni haid 5 hari ni. So ada keadaan lebih ha? Kalau sangat. Tak. Ambil kaedah asal lah. Dia apabila ada masalah tamyiz dengan adat, memang kita dahulukan tamyiz. Tapi ada masalah yang kita boleh pakai dua-dua, iaitu adat dan tamyiz. Boleh gabungkan dua-dua pada masalah ni. Jadi asal dia dalam kes ni sepatutnya kalau ikut kaedah asal, apabila ada tamyiz, adat tak boleh pakai kan? Jadi ni semua tak boleh pakai lah. Sebab dalam hak adat yang ni saja. Bila berlawan pakai hak ni, dan hak ni semua darah lemah, maka bukan haid. Cuma
kita kata sebagai ihtiyatan. Sebagai ihtiyatan, ekstra sajalah. Sebab ada antara adat dengan tamyiz ni ada sekurang-kurang suci. Boleh letak, sebab perempuan kadang-kadang dia mahid sepanjang tahun pun boleh, 2, 3, 4 bulan. Jadi ni darah, ni suci, ni darah, ni suci, walaupun straight darah. Jadi boleh jadi ni bukan 20 hari, kita bubuh. Kalau kita bubuh 60 hari merah macam mana? Maknanya boleh ada adat tak? Boleh kan? Maknanya boleh ada sebab masalah dia memang tu bila darah tu straight panjang, maka kita akan ambil adat. Adat dia macam mana? Ambil suci, ambil haid, ambil suci, ambil haid, selang-selang sampai habis. Tak ada lagi. Ada lagi iskal tak? Tak ada lah. Baik, dalam bab masalah adat, lepas 30 hari jadi hari ke 31 sampai hari ke 35 haid sekali. Dua kali. Kalau main 60 hari merah, 5 hari haid, 25 suci. 5 hari haid, berapa hari dah? 35. 25 hari suci. 60 hari kan? Jadi dia ada dua kali haid. Ni haid, ni suci. Sebab adat dia akan ambil suci dan haid. Berapa hari suci dan berapa hari haid bulan lepas dia akan main letak kat sini. Itu mutahairah dia jadi kat tu, dia tak ingat. Kalau hak ni main hitam, kalau contoh macam masalah ni 5 hari hitam sini, maknanya 5 haid 25 suci, 5 haid 25 suci, 5 hari haid hitam. Tamyiz bergabung dengan adat sebagai ihtiyat. Ihtiyat ni bukan ni. Ini memang adat. Ihtiyat ni sebab apa? Sebab dia ambil satu je adat. Suci dia tak pakai adat. Suci bulan lepas berapa hari? 25. Tapi pasal apa? Dia bagi 15 hari je. Pasal apa dia tak ikut adat suci? Sebab pada masalah ni bukan masalah adat. Pada masalah ni, hak ni sebenarnya yang kita tujukan haid ni. Hak ni, adat ni kita tak pakai. Adat kita dah tak pakai dah. Sekurang-kurang suci lah. Bila adat kita tak pakai, cuma apabila tempoh jadi panjang, sebagai ihtiyatan kita bubuh adat juga. Sebab adat dia sebagai haid, sebab ada sekurang-kurang suci. Sepatutnya dia kena 25 hari. Kalau ikut adat 5 hari suci haid, 5 hari suci. Tapi oleh kerana hak ni bab tamyiz, tak ada pun tak payah pakailah adat. Kita pakai 5 ni saja. Cuma apabila dia panjang, ada sekurang-kurang suci antara adat dan ni 5 hari. Ni sekurang-kurang suci 15 hari. Kita bagi hukumkan dia. Sama juga contoh lain. Kalau kita kata haid dia 7 hari tiap bulan. Tiba-tiba Mai bulan ni berapa hari merah? Contoh merah 20 hari. Tak ada 15, mana ada? 25. 22 ada? 30? 30. Ataupun tak 30, kita buat 28. Mai hitam 5 hari. Jadi hak mana haid? 7 awal haid. Suci dia apa hari? Februari 21 hari. Sebab apa 21 ni boleh jadi suci? Sebab dia dah ada sekurang-kurang haid. 15 hari dah ada dan ni lebih. Sekurang-kurang suci. Jadi yang ni haid, yang ni pun haid. Asal masalah adalah masalah tamyiz. Tapi oleh kerana ada sekurang-kurang suci antara adat dan tamyiz, maka kita ihtiyatan jadikan dia haid. Kalau masalah lain pula 20 hari merah.
5 hari hitam. Mana haid? Ha? 20 hari. 7 hari. 5 hari tamyiz saja. 5 hari tamyiz saja. 7 hari depan ni? Tak kira sebab apa? Tak cukup. Sebab tak cukup sekarang dia ada berapa hari ah? 13 kan? Ada 13. Jadi tak ada sekurang-kurang suci. Jadi kita tak pakai. Mana boleh antara 2 haid kurang dari 15 hari? Sekurang-kurang mesti 15 hari. Jadi pada masalah ni ihtiyat. Kalau jadi macam tu ambil tamyiz no. Ni. Tamyiz saja. Sebab apabila adat dan tamyiz, dahulukan tamyiz. Lepas tu pada adat tengoklah. Kalau ada sekurang suci baru kita bagi adat sebagai haid. Kalau tak ada, dia bukan haid. Dia semua ni pada masalah istihadah. Jadi orang yang macam ni 7 hari pertama dia semayang tak? Ya. Doa kan? Dia kata haid, dia tiap bulan. Sampai 5 hari. Hari ke-10, hari ke-8 keluar lagi, hari ke-9 keluar lagi, 10 hari. Dia semayang. Pasal apa? Dia ihtimal haid sampai hari ke-15 haid keluar darah lagi. Jadi hari ke-16. Kalau hari ke-16 baru mai. Jadi dia kena apa yang dia boleh simpulkan di sini? Jadi pada dia kata apa yang dihukumkan pada masalah dia ni? Mana haid, mana istihadah? Yang awal Yang mana yang ni? adat dia dulu. Ha? Adat dia dulu. Dia ambil adat. Jadi dah okey. Kalau puasa dia kena qada berapa hari? Kalau mayang dia kena qada berapa hari? Kalau puasa Dia 15 hari semua. ya. Hak dia adat. Dia kata haid lah kan? Betul tak? Sebab apabila sampai 16 jadi haid dia mesti hukumkan apa? Adat lah kan? Sebab mana ada tamyiz. Ya, tadi. Jadi dia kena qada. Dia adat 27. Ha? 9 hari. 15 tolak 7. 9 hari dia kena qada kan? Ya. Mai darah sampai sini. Sampai berapa hari dah tadi? 20 berapa hari tadi? 23. Sampai 23 jadi darah hitam. Ya. Hak ni dia sembahyang kan semua ni. Ni dia sembahyang hari ke-16 tu dia dah kena mandi dah. Kena mandi, sembahyang, puasa. Kalau puasa hak ni pun dia qada lah. Kalau dia nak qada siap-siap lah. Bila masuk saja hitam, maka ternyata haid dia adalah 7 hari. 5 hari. 5 hari ni. Sebab apa? Sebab ni tamyiz. Hak ni semua kena qada hak 7 hari ni. Kena qada dia. Asal dia qada sini je. Ya. Dia, bila berlalu sini dia tak sembahyang. Sampai sini pun dia tak sembahyang. Sampai sini baru dia tahu masalah dia tu istihadah. Maka dia dah kena mandi, dia kena sembahyang bermula di sini. Ya. Dia kena qada kat kawasan ni saja. Sebab hal ni adat dia. Sampai sini jadi hitam. Dia kata, "Oh, aku ni tamyiz." Jadi masalah tamyiz maknanya semua ni bukan haid. Maka hak 7 hari ni pun dia kena qada. Asal dia qada situ. 15 hari. 15 hari ni dia kena qada. Sini memang dia sembahyang. Ya Rafi ya. Okey. Zen. Cik mata pergi mudah-mudah ni. Tengok kan. Dia kalau dia bila cepat-cepat dia tak ada nak ni lah. Tapi kalau pelan-pelan boleh. Kan? Pelan-pelan boleh, bukan tak faham. Dia kalau tanya balik satu-satu boleh maknanya. Cuma laju-laju ni kadang tak ada nak pick up. Jadi apa hukum dia? Dia kata nescaya adalah merah 5 hari yang pada permulaan bulan mana ni? Ni mana? Darah haid betul lah. Dan darah hitam yang 5 hari haid yang lain. Mana haid yang kedua lah. Ni masalah mana ni? Masalah tadi kita campur adat dan tamyiz. Dan darah merah 15 hari antara keduanya itu darah istihadah. Tengah-tengah tu dipanggil istihadah lah.
Isti'adhah lah. Baik, ketahui olehmu bahawasanya perempuan yang telah beradat haid apabila melampaui darahnya akan adatnya, ditegahkanlah daripadanya barang yang ditegahkan ia sebab haid. Bila darah tu lebih daripada adat dia, maka dihukumkan haid. Hak mana hak tak boleh buat di dalam haid, tak boleh juga buat ketika tu. Jadi masalah dia begini, dia tiap-tiap bulan datang 10 hari adatnya. Pada bulan yang seterusnya, hari ke-11 masih datang, dia kena mandi tak pergi sini? Tak boleh sebab datang darah. Putus. Kalau putus, kena mandi tak? Mandi. Datang balik hari ke-12, kena mayang tak? Tak mayang sebab masih lagi dalam 15. Hari ke-13 putus, mandi tak? Wajib mandi. Hari ke-14 datang balik, tak boleh mayang. Hari ke-15 putus, mandi balik. Dia sampai 15 ya. Dia kaedah dia asal macam tu. Ada darah hukum haid, tak ada darah hukum suci. Itu asalnya. Dalam tempoh 15 hari macam tu. Walaupun menyalahi, walaupun sebenarnya walaupun putus di sini, adat dia 10 hari tapi putus di sini, naknya dia kena mandi ke? Ikut muktamadnya begitu. Cuma adalah pendapat kata kalau dia dah datang adatnya 10 hari, okey, dia boleh tunggu dulu Ustaz. Tengok macam mana sampai 10. Oh puan-puannya dia memang dah putus. Kena kata lah. Tapi ikut muktamad, hari pertama ada, hari kedua putus, mandi. Walaupun adat dia 10 hari. Walaupun adat dia 10 hari, asalnya macam tu. Asal kaedah dalam bab haid macam tu. Cuma ada pendapat kata, selagi mana tak melebihi adat, okey, dia boleh relax dulu. Kod-kod nanti nak mai pula kan, sebab dia adat dia memang 10 hari. Kod. Mandi dia tak payah semayang. Okey, mayang. Mandi. Sebab putih hukum suci. Halal lah. Itu kita tak ambil lah. Kol lakit, kol tu tak lagi. Kol sahab. Kol sahab dan kol lakit. Kol lakit itu pada masalah ni lah. Pada masalah putih-putih ni. Pada masalah nakak orang panggil. Antara sebahagian perempuan dia main putih-putih, dia main darah, dia bersih. Dia main darah, dia bersih. Dia main darah, dia bersih. Jadi dalam kebanyakan kita mengambil pendapat qol sahab. Makna qol sahab ini dia sahab semua. Dia sedut semualah, dia tarik semua kira haid. Hari pertama darah, hari kedua kosong, hari ketiga darah, hari keempat kosong, hari kelima darah kosong. Jadi darah dia apa hari? 3. Ni darah ni, hak ada angka ni darah. 3 hari. 5 hari. 5 hari. Qol sahab 5 hari lah. Sebab apa? Dia sahab semua. Instructor sahab. Dia sedut. Hak suci ni pun termasuk dalam sahab. Termasuk dalam haid. Itu dia panggil qol sahab. Qol pendapat yang kedua, qol laqid orang panggil. Maknanya dia pungut. Hak keluar darah dia anggap haid. Hak bersih dia anggap suci. Hak darah dia anggap haid. Hak suci dia, hak putih dia anggap suci. Hak darah dia anggap. Jadi pada bab masalah ni, di sini dia kena mandi, dia kena semayang, dia boleh jima' dengan suami dia. Dibenarkan seperti orang suci. Tapi tidak pada masalah iddah. Kalau iddah kau tu 3 kali suci, ni tak kira dah. Itu tak kira. Tak kira. Pada masalah yang iddah dia tak kira macam tu. Ni pada masalah nak hukumkan suci ataupun tidak. Ada 2 pendapat yang kuat. Dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Dua-dua boleh pakai. Jangan campur satu masalah. Haid ni nak pakai salah satu boleh pakai. Ada orang yang bermasalah kan. Macam laki dia ni kerja jauh-jauh balik seminggu pula 2 minggu pi, seminggu balik jumpa bini, 2 minggu pi. Habis orang macam tu, ada orang kerja tu minggu-minggu. Tiap-tiap kali mai dia tahan ni, tiap-tiap kali mai kerja lampu syarat merah aja ni. Jenuh dia kata. Dah puasa kerja, mai ni kena puasa. Boleh nak kau tim dengan isteri lah pakai qol laqid. Dua-dua qol yang pendapat yang kuat. Cuma kita pakai qol sahab. Banyak kan.
Kerana diihtimal. Sebab apa dia kena apabila datang darah lebih daripada adat, kenapa dia ditegah sembahyang, baca Quran, jima' suami dan sebagainya? Kerana diihtimalkan putus darahnya atas 15 hari. Maknanya pada 15 hari lah. Boleh jadi adat dia pada bulan tu berubah. Selalu 10, boleh jadi bulan tu 11, 12, 13 sampai 15. Boleh jadi berhenti betul 15. Maka apabila putus darahnya atas 15 ni maknanya pada 15 hari lah maknanya. Atau ataupun kurang daripada 15, 14, 13, 12. Atas ni maka makna lebih dah. Ala khamsah maknanya betul 15 gitu. Cukup-cukup 15 itu mana atas 15, bukan mana atas tu lebih dah. Atau kurang maknanya darah dia boleh jadi kurang 14, 13, 12. Maka sekalian darah itu haid jua. Hukum tu semua haid walaupun menyalahi adat. Tiap-tiap bulan 5 tahun dah, 6 tahun, 20 tahun darah dia hanya 5, tak pernah berubah. Maintain je. Daripada awal balik sampai kahwin 30 tahun dah darah haid, tak pernah berubah, 5 hari je. Syok lelaki dia 5 je. Kan, mai bulan tu lebih lajak. 6 tak beri. Lagi dia ready dah ni. Beli dah apa kopi tongkat Ali semua dah siap dah. Tak berhenti lagi. 10 hari tak berhenti lagi. 15 hari pun tak berhenti lagi. Semua tu tak boleh hukumkan darah. Laki dia tak boleh buat ni istihadah kot. Tak boleh buat kot. Dia sebab dia ada ihtimal haid. Tak boleh kot istihadah kot, tak boleh. lagi tak lepas 15 tak tahu lagi keputusan istihadah ataupun tidak. Kalau lepas 15 pun mai, itulah dah kata dah istihadah. Boleh lah dia nak kata macam tu. Lepas daripada 15 baru dia boleh tahu istihadah ataupun tidak. Maka segalian darah itu haid jua, dan jika melampaui dia jatuh huruf waw tu kan? Melampaui dia tak ada huruf waw. Jatuh huruf waw. Melampaui darahnya itu akan 15 hari, wajiblah atasnya mengqada ibadah pada masa yang lain daripada qadar adatnya. Jadi pada masalah lebih betul lah sangkaan suami dia kata itulah dah kata dah istihadah. Kena qada boleh lah. Maknanya haid dia 5 hari, hak lebih tu hak dia kata seronok dia tak, ini cuti panjang dia 15 hari. Tak seronok, hang kena qada balik. Kalau bulan puasa, qada balik puasa. Kalau hari biasa pun, kalau puasa pun mayang memang kena qada lah kan. Kalau bulan puasa kena tambah lagi satu qada puasa. Itu pada pertama kali. Dan pada daur yang kedua dan yang ketiga, apabila melampaui darahnya akan segala hari adatnya, wajiblah atasnya mandi dan sembahyang dan puasa kerana telah nyata keadaannya itu istihadah. Apabila dia darah tu berterusan, maka dia ada daur, pusingan pertama, pusingan kedua, macam tu dia tahu dah. Maka dia kena dia ikut adat lah. Dia ikut adat balik lah. Dia ikut yang bulan pertama lah. Walaupun pada bulan tu darah straight, tapi tetap ada ihtimal. Kan? Contoh macam ni. Cuma tiap-tiap bulan apa dia? Tiap-tiap bulan 5 hari. Pada bulan tu 5 hari pertama main darah macam biasa. Dan straight terus darah tu main. Sampai 15 hari tak berhenti. Maka ada istihadah, dia kembali kepada adaan. Sampai di sini dia kena mandi. Dia kena mandi dan dia kena qada. Ni dia kena qada. 10 hari 10 hari. 10 hari. 10 hari dia kena qada. Hak ni dia kena sembahyang. Dia ikut di sini. Berapa hari suci? 25 hari lah kan? 25 hari tambah lagi 10 hari kan? Tambah lagi 10 hari. Kemudian di sini
5 hari ni haid kan? Ni haid. Ni haid. Ni suci. Jadi dia mandi di sini, darah duk tak berhenti lagi. Mayang. Macam masalah orang masalah daimul hadas lah. Dia nak semayang, dia cuci, sumbat dan sebagainya. Sampai di sini, bila sampai hari ke-31, haid dia hukumkan haid balik. Jadi di sini orang panggil daur yang kedua kan. Dipanggil daur yang daur kedua. Bila daur kedua, dia tahu dah, oh aku ni istihadah, maka patah balik ikut adat. Bila ikut adat, 5 hari haid. Hari ke-6, walaupun keluar darah, dia kena mandi tak? Kena mandi. Di sini mandi. Sebab dia tahu dah. Ini aku istihadah. Dia patah balik. Cuma sini dia kena tunggu sampai 15. Sini tak payah tunggu 15. Hari ke-5 terus. Sebab apa? Darah dia dah berterusan. Ini daur yang kedua. Daur yang kedua, dia ambil patah balik macam biasa. Dia ikut macam biasa. Jadi, di sini dia mandi, dia sembahyang, dia puasa kalau bulan puasa. Dia puasa, dia sembahyang, dia puasa, dia sembahyang. Hari ke-15 berhenti. Hari ke-15 berhenti darah. Jadi apa cerita? Lain pula. Lain pula. Sebab apa? Sebab darah dia mana lebih lagi 15. Hak mana dia sembahyang, okey, tak ada masalah lah, tak nak qada sembahyang. Hak mana dia puasa dia tu tak sah. Nanti dia qada lain puasa. Jadi pada masalah ni dia sangka daur yang kedua. Rupa-rupanya tidak. Dia haid 15 hari. Macam tu. Macam tu lah masalah haid ni dia main-main lah. Okey, ni kita tak main masalah lubang-lubang. Dia ada masalah darah berterusan, lubang sana, lubang sini. Macam mana kita nak cover, nak tampung? Itu masalah paling rumit. Haid 12 hari. Dia tanya 12 hari. 12 hari nak kata. Kita tak ada masalah lah. Panjang. Macam tu lah. Itu ibadah untuk mereka lah. Mereka penat lelah kat situ kan. Mereka penat lelah jaga suami, makan minum, jaga anak. Dalam ibadah pun mereka ada rumit susah. Haid saat tak main haid saat ni pas mereka duk kena fikir tu. Kepala mereka fikir rumah, fikir anak tu kerja mereka. Ibadah mereka kot tu. Orang lagi nak fikir kat luar rumah ni. Motong, padi, sekerak. Dia lelaki nak fikir tu. Kalau lelaki main haid juga, jenuh. Dia kata, aku ni serabut nak cari, nak pergi motong sekerak. Main haid. Jenuh semua benda dia nak fikir. Jadi, beban tu dibahagi-bahagilah. Sama je lelaki dengan perempuan ni. Bagi separuh. Dan juga sebab Tok Hawa pi kepak pokok khuldi tu lah. Kan? Pokok larangan tu. Asbabnya dalam hadis ada sebut sebab Tok Hawa ni dia mematahkan tu menyebabkan dia keluar darah getah dia, maka Allah iqabkan dia dan juga anak cucunya yang perempuan keluar darah juga setiap bulan. Dan daur kedua dan yang ketiga, apabila melampau darahnya akan segala hari adatnya, wajiblah atasnya mandi dan sembahyang dan puasa. Pada daur kedua, daur ketiga lebih dari adat terus mandi, terus sembahyang, terus puasa. Sebab nyata keadaannya istihadah. Sebab dia dah tahu dah. Pada daur yang kedua dia dah tahu dah, oh aku darah ni istihadah ni. Bukannya darah haid dah ni. Jadi dia sembahyang. Tak tentu lah. Kadang jadi macam ni. Dia pergi mayang. Tengok. Oh, perempuannya putih. Haid jawab dia. Haid. Putih pula betul 15 hari. Jam. Kalau tak puasa tak apa. Kalau tak kena bulan puasa tak apa. Sebab bila dihukumkan haid, dia sembahyang tu tak ada masalah. Tak kena kotor. Haid pun tak kena kotor. Pada tang tu lah. Kalau dia puasa betul hari tu, masalah. Ibadat dia tak kira, tak sah lah. Dapatlah pahala penat. Pahala solat tak dapat lah. Habis. Apa dia?
Dia penat dalam berpenat dengan ibadah niat apa dapatlah cepatlah puasa tak dapatlah. Puasa sembahyang sebab tak sah. Pahala khusus untuk puasa sembahyang dah. Habis. Kemudian kita akan masuk pula pada masalah yang rumit. Masalah mutahayyirah mutlaqah ni. Dan jika ada perempuan, Allah alam. Hak ni masalah ni dia mutahayyirah mutlaqah ni dia lupa belaka. Dia ada adat tapi dia lupa. Hang tanya adat hang bulan lepas berapa? Tak ingat. Waktu bila? Tak ingat. Lepas tu dia pergi tambah pula satu masalah lagi. Tapi adalah darah dia kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang 10 hari. Lagi punggah. Hak mana satu? Suci dia pun main-main gak. Dia kata kadang banyak ni, kadang oh dah lagi payah. Dia double-double lah semua tu. Allah Allah.